السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ورب تمم بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما بعد. الفاتحة. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan kita lagi dapat berkumpul pada malam ini setelah sekian lama kita menangguh kuliah kita. Alhamdulillah, Allah Taala memberi keizinan dapat lagi kita bersua kali pertama di sini pada malam ini. Dan moga-moga di masa yang akan datang kuliah kita tidak akan ditangguh lagi, insyaAllah. Kita mulakan kuliah kita dengan sama-sama dulu kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan
صالتان دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صالتان دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini saya ambil satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fahoni, yang dalam bahasa kitabnya disebut Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid, atau mudah kita sebut kitab ini kitab Faridah, kerana kita dah berada di penghujung dunia ini dan dunia pun dah lama sakit dan mungkin dia akan hancur. Maka kita sama-sama dulu belajar berkait dengan tauhid. Dan perkongsian saya pada malam ini yang mana moga-moga dapat pencerahan kepada akidah kita yang sebenar dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak masuk kepada tauhid golongan-golongan yang sesat, dan moga-moga kita dapat meneguhkan pegangan kita sampai ke mati tauhid yang sebenar. Maka saya ambil pada ta'rifu ilmu tauhid. Ta'rif ilmu tauhid yang mana disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala, ilmu tauhid itu adalah umpama himpunan perkara-perkara yang diiktikadkan dari segi agama, yang diambil daripada dalilnya yang diyakini. Diberi di situ. Maka ilmu tauhid dikata adalah umpama himpunan. Himpunan apa? Perkara-perkara yang diiktikadkan. Yang disebut ilmu tauhid ni himpunan bermaksud kumpulan perkara-perkara yang diiktikadkan dari segi agama tadi. Himpunan je, apa yang dipegang. Yang diiktikadkan bermaksud apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, apa yang kita yakin. Tiga saya dulu. Yang pertama apa yang kita pegang, yang kedua apa yang kita yakin, yang ketiga apa yang kita yakini.
Maka tiga-tiga ni dipanggil i'tiqad. Maka i'tiqad ini dari segi agamanya diambil daripada dalilnya yang diyakini. Kita nak pegang satu benda dalam agama ni, kita nak yakin satu benda dalam agama ni, kita nak percaya satu benda dalam agama ni, mesti kita ambil daripada dalil yang kita yakin. Apa dalil yang kita yakin? Dalil yang disebut antaranya dalil qat'i, putus daripada Allah, datang daripada Quran dan hadis. Itu maksud datang daripada Quran dan hadis. Maka jikalau dia sebut i'tiqad tadi, macam mana kita nak pegang sampai ke mati, kita mesti ambil berdalilkan antaranya daripada Quran ataupun hadis. Maka ilmu ini dia tidak ambil daripada dalil lain, melainkan antara 2-3 perkara lagi, yakni dalil akal. Itu dalil yang biasa. Cuma dalil yang teguh, yang kuat, kita ambil daripada Quran dan hadis. Maka dalil akal pun ada. Seumpama kita melihat adanya matahari, siapa yang menciptanya? Kita melihat dunia yang bersolar kuning, siapa yang menciptanya? Takkan tak ada siapa-siapa yang cipta, dia jadi sendiri. Itu dari akal. Ada pun dari nafs, daripada Quran dan hadis. Maka ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala sekadar yang wajib bagi dirinya. Zat Allah Ta'ala kita nak kaji, diri dia tak boleh, tak capai kepada akal kita. Dan kita nak kaji apa pada diri dia? Tentang yang wajib bagi diri. Apa benda yang wajib bagi diri? Yang ini disebut wujud, wajiban wujud. Maka dia tergolong dalam sifat nafsiyah, sifat diri dia itu. Dan wujud dia itu tidak majas ataupun hancur. Wujud Allah Ta'ala ni hakikat ataupun mutlak. Tidak ada sesuatu yang boleh menghancurkan Allah Ta'ala. Ada pun kita ni, wujud kita, wujud ni adalah wujud kita ni, ustaz, kita wujud, Allah Ta'ala berwujud. Dan pada zahiriah kita nampak. Tapi lain, Allah Ta'ala wujud dia dengan hakikat. Ada pun kita ni wujud majazi, wujud bayang. Semacam yang pernah saya sebut sebelum kuliah saya sebelum ini. Maka wujud bayang dia tidak akan ada, melainkan Tuhan ada. Maka begitulah kita diumpamakan. Setengahnya ulama mengandaikan kita ini semacam cincin di jari. Kalau jari tidak bergerak, maka cincin pun tidak akan bergerak. Begitu juga ada setengah ulama menafsirkan kita ini seumpama asap. Yang saya tengok dari segi banyak-banyak dalil yang saya pegang, antara yang kemah asap dengan api. Sebab apa saya pegang waktu? Sebab dia kata asap itu datang daripada api, tetapi asap itu bukan api, dan api itu bukan asap. Kita bukan Tuhan, Tuhan bukan kita. Kerana ada juga beriktikad kita ni Tuhan lah. Dan kalau begitu ramailah Tuhan, itu jadi sesat. Maka apabila kita dah faham asap itu bagi daripada api, api itu bukan asap, asap pula bukan api, tetapi asap itu daripada api. Maka itu di antara dalil yang lebih kemas yang saya pegang, yang mana kita ini wujud kita hanya majas. Ada pun Allah Ta'ala dia wujud mutlak ataupun hakikat sebenar. Kita ni wujud kerana diadakan. Kalau Allah Ta'ala tak nak kita ada, tak ada ni. Tak ada ni, tak ada. Dan ada juga ni contoh,
kerana dia nak kita ada. Dalam masa sebut, dalam banyak-banyak sperma yang kita dilepaskan ke ovum mak kita, berjuta-juta sperma, tapi hak dekatnya seorang. Siapa ni? Kita. Maka dalam banyak-banyak juta begitu, boleh dekat seorang. Kadang-kadang dia buat kembar tu, kadang-kadang kembar juga, kembar siang. Dah baru saya tengok dalam Facebook, kembar siang. Roh dua, badan saya. Hebat Allah Ta'ala. Dah. Maka apabila disebut kita ini dijadikan daripada tak ada, asal kita tak ada, maka kita dijadikan. Allah Ta'ala dia dah ada sedia kala. Kidam dia sedia kala ada. Ada pun kita ni ada mula. Ada di kita ni ada mula. Maka kita ada akhir. Bila akhir kita mati, tapi dihidupkan kembali. Hebat Allah Ta'ala. Nah, daripada tak ada dia buat ada, kemudian mati, hidup balik. Hidup balik ni penentuan sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Dua saja. Kalau Allah Ta'ala dengan rahmat dia nak masukkan kita dalam syurga Allah, masuklah kita. Ke masuk dengan amalan kita ni. Kita ni manusia biasa ni masuk dalam syurga dengan amalan kan? Saya nak tanya, bukan masuk dengan amalan. Tu jadi seleweng. Akidah tu jadi dah seleweng. Dia ingat dia buat amalan, boleh masuk dengan amalan dia. Tu jadi punah. Nabi SAW disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau wahai Muhammad masuk ke dalam syurga tu dengan rahmat Nabi. Dan Nabi dengan kita amalan setara mana? Lebih Nabi daripada kita. Kita dengan dia jauh dari kaki tak ada. Walaupun kita buat lagu mana pun tak sampai kita ni macam Nabi. Dan kita buat juga tu atas dasar apa? Kita nak ke syurga, dia akan jadi kita. Ni nak betul ni, hak sengit-sengit ni, kalau tiang hak sengit kita nak betul balik. Maka kita buat tadi bukan kerana kita nak syurga. Ni kalau kita belajar memperhalusi satu-satu. Dan apa kita pergi kerja juga. Kalau orang jemaah berhunggar di jemaah ini, sebab kerana perintah Nabi dan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala suruh dan kita ni taat pada Nabi. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma naha ankum fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan oleh Nabi SAW kamu buat semua sekali, semampu yang boleh. Kita nak buat semua sekali hak Nabi suruh ataupun Nabi buat, kita tak. Nabi semayang sampai bekok kaki. Siapa dia sini semayang sampai bekok kaki? Kalau betul lah kita nak ikut Nabi, semua sekali kita nak ikut. Contoh ni, dam tak kita dengan dam. Sebab tu saya kata kita dengan dia air kaki dah ada. Dia sekali semayang satu rakaat surah Al-Baqarah habis. Kita nak pergi baca saja. Bulan-bulan nunggu, malam-malam tak ada buat apa, baca surah Al-Baqarah. Baru 1/3 tidur. Bukan habis. Dia baca qiyam dalam keadaan semayang surah Al-Baqarah. Naik pula surah Ali Imran. Hebat tak dia? Hebat. Sebab apa dia jadi hebat? Sebab dia bergantung dengan yang hebat. Sebab dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Maka kita ni disuruh mengikut Rasulullah sekadar yang termampu dan jauhi larangan yang semampu boleh. Sampai bila kita tengok kemungkaran, tak boleh nak cegah. Sampai tahap hati kita ni kena rasa kecil. Kita tengok, kita kata satu kemungkaran, mar'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat mungkar, maka cegahlah dia biadih dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisan. Tapi tak boleh dengan tangan ni. Tangan ni apa dia masuk ni? Ini perbahasan Pok Wahbi dan dengan ahli sunnah. Pok Wahbi kata Allah Ta'ala itu atas arash. Pula dah.
Dia jadi pening lagi. Baik buat. Maka apabila dia sebut tanya tadi puasa, maka bila puasa tadi kita tak ada puasa, kerana puasa itu duduk pada pemerintah. Fa'in lam yastati' fa bilisanih, Nabi sebut. Jika kamu tak boleh cegah dengan puasa, dengan tangan, cegah dengan lidah. Kita ni bukan orang ada masalah, sihat kita. Dan kita cakap orang tak bakar, kita bukan orang atas, kita orang bawah, orang kampung. Dan cakap apa orang tak boleh. Fa'in lam yastati' fa biqalbi. Maka jika tak boleh dengan lisan, dengan hati. Tengok satu benda muka, benci. Wazalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maka apabila disebut manusia tadi, dia adalah wujud yang diadakan. Siapa diadakan dia? Allah Ta'ala. Kerana memang Allah Ta'ala nak kita sampai sini. Dia bukan kebetulan, dia bukan tersalah ni. Dia bukan kita kata tidak dirancang ni. Memang perancangan Allah. Wa makaru wa makaru. Allah Ta'ala memang nak kita ni berada dalam dunia. Sebelum daripada kita sampai ke dunia ni, kita mari daripada alam roh. Alam roh tadi penuh dengan roh-roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala tanya alam roh. Semua roh Allah Ta'ala tanya. Dia tanya apa? Alastu bi rabbikum, adakah Allah Ta'ala kata aku ini Tuhan? Qalu bala, maka berkata roh-roh syahidna, kami menyaksikan. Benarlah bahawasanya engkau Tuhan. Ni kejadian kita lah. Roh tadi sebelum dia masuk dalam sarung. Sebelum dia masuk dalam sarung. Sarung mana? Di mana sarung kita ni? Sarung kita ni daripada benih ibu ataupun ayah kita. Tunggulah ni, tunggulah. Maka pembentukan janin dalam rahim ibu 4 bulan lebih. Allah Ta'ala kata aku tiupkan roh. Maka roh tu ditiup. Tidak kamu dihantar, ditiup. Sebab tu roh ini yang mana inilah asal kejadian manusia. Sebab tu kita nak bagi Fatihah, beri kepada roh. Nama siapa roh anak kita deki, kita baca ayat, kemudian kita tiup atas kepala dia. Dok niat atas roh dia. Ataupun dia duduk jauh, sampai dia duduk jauh, kita ibu bapa duduk sini ni baca untuk dia, sampai. Kalau kita baca atas roh, sampai. Maka apabila Allah Ta'ala tiupkan roh tadi, malaikat pun menghantar akan roh itu ke dalam sarung 4 bulan lebih. Sebelum pada tu dah gerak lagi. Maka bila tidak gerak tadi 3 bulan, 2 bulan, sebulan, baru jadi janin baru yang tidak bernyawa juga. Maka bila Allah Ta'ala tiupkan roh, roh ni boleh tidak ditarik balik? Boleh. Berapa ramai orang yang anak dia duduk dalam perut, gerak. Bila dekat nak lahir, mati. Dia tarik balik. Dia tiup dah, dia ambil balik. Dan jasad ni tunggu. Jasad keluar, tengok tak ada nyawa. Itu urusan dia. Maka apabila dimasukkan roh tadi ke dalam jasad, terciptalah janin itu bernyawa. Proses duduk dalam perut tu Allah Ta'ala yang membesarkan akan janin tadi. Ke kita dia bedah beri makan ke dalam? Tak boleh. Semua urusan Allah dalam perut. Imam Syafi'i duduk dalam perut 2 tahun. Hari ni boleh orang hari ni duduk lama dalam perut makan tahi. Mengaruh dah. Maka Imam Syafi'i duduk 2 tahun. Boleh ada ni makan tahi apa? Lebih pada ulama' dia. Sebab tu tidak faham. Maka apabila keluarnya tadi, manusia yang
Dia panggil manusia itu, jasad itu, maka dia pun menangis. Dia menangis. Wah, dia menangis. Dan baru kenal dunia. Tadi dia duduk alam rahim. Daripada alam roh, Allah Ta'ala tiupkan, maka masuk dalam jasad. Dia duduk di alam roh, dia kenal dan Allah Ta'ala dia kenal dah. Sebab bila, di mana dalil dia kenal? Bila Allah Ta'ala tanya dia, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka roh tak dijawab. Qalu bala. Jawab. Maka benar ya Allah, engkaulah Tuhan. Syahidina, kami menyaksikan. Sampai peringkat dia telah mengenal. Tapi bila Allah Ta'ala tiap roh masuk dalam jasad, tak kenal balik. Buta juga. Dan buta nak lakukan begitu sampai ke mati. Kena cari balik kunci yang kita kenal dulu. Tu disuruh baca tu. Maka bila dah masuk dalam alam rahim, keluar ke alam syahadah, dia makin besar. Daripada baby, kita kata setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia telah mengenal. Di situ Allah Ta'ala mengajar dia. Apabila dia tengok satu benda, dia masuk. Dia kuat takat ketiga tu. Dia tengok satu benda, masuk. Dia dengar satu benda, masuk. Sebab tu baby ataupun budak, kita tak boleh hancur benda yang tidak baik ni, ataupun tunjuk benda tidak baik. Dia mudah masuk dalam otak. Dia scan, dia simpan. Bila dia besar, dia kata, masa kecil saya tengok ayah saya buat gini, tak ada benda, mak saya buat gini. Maka apabila dia keluar tadi, terbentuklah khalifah tadi. Apabila dia mencari sebenar diri dia tadi, barulah jadi khalifah. Jika dia tidak cari diri dia sebenar, jadilah dia balhum adhan, lebih teruk daripada binatang ternak. Ataupun dia menjadi setinggi, lebih daripada malaikat, seumpama Nabi SAW. Itu kejadian manusia tadi, daripada tak ada kepada ada. Setelah dihidup beberapa tempoh yang lama, 60 tahun, 100 tahun, 70 tahun, matilah dia. Bila mati tadi, ingat habis situlah, tak habis lagi. Dalam kubur tu kena tak? Kenapa kena? Kena soal pula. Ingat atas dunia, dia ambil SPM, ambil STP, ambil diploma, ambil ijazah. Ada setengah orang pun tak ambil diploma, ijazah, lepas lah. Dalam kubur kena ambil juga. Lebih teruk pada diploma. Maka berdatanglah muka lelaki tadi, bertanya pada si mati, Marabbuk. Ditanya balik. Dia tanya betul. Ditanya soalan buat kita kenal dulu. Sebab di tengah ni kita tak kenal. Ditanya balik, dia ulang balik, flashback balik. Kita ni ingat balik ke asal itu. Maka bila masuk dalam salon, saya kata apa tadi, tertutup balik, tertutup. Sebab tu bila kita berzikir banyak tadi, nafsu kita rendah, maka cahaya rohani kita tadi keluar. Maka dia akan menyinari. Baru kita kenal balik diri kita. Kalau kita malam-malam nak berzikir, tak kenal, pakai tak kenal sudah. Maka apabila kita dah dimasukkan ke dalam kubur, ditanya yang pertama sekali soalan, Ma Rabbuka? Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kau? Soalan ni bocor lama tak? Soalan ni bocor lama. Tapi berapa kerat saja boleh jawab. Banyak kena seksa. Hak yang balik pun menyanyi. Hak balik ada semuanya tak bersedia pun ada. Sebab tu dia ajar oleh Tok Guru Syekh Zainul Asri, Allahumma rzuqna qabla al-mauti tawbah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qabla al-mauti tawbah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, perasakanlah. Zuk ni jadi rasa, bukan jadi kita nampak itu, bukan. Dia jadi kita tu rasa.
seumpama Allahumma barik lana fima razaqtana. Maka apabila disebut Allahumma rzuqna, berikanlah aku rasa tadi yang mana qabla al-mauti, sebelum aku mati, taubat. Kerana bila orang tu mati tak sempat bertaubat. Cerita yang pernah saya ceritanya dulu berkait dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, bawa berita apa? Perihal neraka. Waktu yang tidak biasa dia datang ke Nabi, Nabi bilang, Nabi tanya dia, wahai Jibril, sebab apa kamu datang waktu ni? Waktu ni biasa tak hari ibarat bahasa kita. Maka Jibril kata, aku datang nak bagi tahu perihal neraka. Allah Ta'ala perintahkan kepada aku pergi jumpa dengan kamu, bagi tahu perihal neraka. Dekat bawah siapa dia duduk, dekat atas sikit, dekat 6, dekat 5, dekat 4, 3, 2, 1. Siapa dia buat duduk ni? Sebab ada penghuni neraka. Maka malaikat pun bagi tahulah dekat 7 siapa dia, 6 siapa dia, 5 siapa dia. Siapalah yang pertama? Malaikat diam. Malaikat tak bagi tahu. Nabi tercengang. Sebab apa? Tak bagi tahu, diam saja. Nabi tanya dia, wahai Jibril, sebab apa kamu terdiam? Jibril takut Nabi tu risau dan bimbang. Sebab dia akan bagi tahu tingkat yang paling atas kali ini, ya Rasulullah, akan diduduki oleh umatmu yang dosa besar, yang tidak sempat bertaubat kepada Allah. Wa iyyazubillah mizan. Dia dosa besar, dia mati sebelum taubat. Dia akan duduk di atas tingkat yang paling atas sekali. Allah Ta'ala beri ringan dah tu, tapi serengan-rengan neraka. Kita faham tak? Kalau ringan neraka bergelepuk otak, pakai teropoh daripada teropoh api neraka, naik ke atas sampai kotor, gelegok. Sakit tak tahu. Orang yang kena pakai teropoh daripada neraka tu, gelegok otak dia ketika itu. Nabi sebut, ulama sebut, dia merasakan ketika itu dialah yang paling teruk sekali. Aku kena paling teruk sekali. Dan orang lain mungkin ringan lagi pada aku, dia kata. Rupanya dia dah paling ringan sekali, orang lain berat lagi pada tu. Sampai sekali tu. Maka sebab tu dia sebut Allah warzuqna qabla al-mauti taubat. Doa ni molek kita amal. Berikanlah aku berasa, yakni sebelum mati akan taubat. Wa indal mauti syahadah. Dan ketika mati itu mujad. Sebab ramai tak mujad. Balik saja. Kita tengok bibir mulut ni senyap balik. Dan hati dia kita tak tahulah. Cuma kita tengok zahiriyah dia balik. Sebab tu dia sebut nahnu nahkum bizawahir. Kami menghukum pada yang zahir saja. Wallahu yatawalla sarair. Sebab tu Halas apabila nak dibunuh, dia kata apa? Di dalam jubah kau ini ada Allah. Maka ramai orang kata dia sesat. Zaman dia tu lah, zaman Halas. Bila pula terjadi? Bila berlaku di Indo, ketika zaman puak-puak Sunan Syekh Syiti Jenam mengaku hukum Allah Ta'ala. Dua perkara ni benda yang sama saja Allah Ta'ala buat. Maka orang kata dia sesat, kena pacung. Siapa dia salah? Tak ada siapa salah. Dia tak salah, pemerintah pun tak salah. Kerana pemerintah itu nahnu lakum bizawahir, kami menghukum pada yang zahir saja. Batin kita tahu. Wallahu yatawalla sarair. Sarair jamak kepada sir. Allah Ta'ala saja yang menghukum pada yang batin. Batin manusia kita tak tahu. Bila dipancung saja Halas, Allahu Akbar, terpancung darah dia.
Ni kita nak tengok bukti sebenar-benar dia tu beriman. Cuma orang itu dalam keadaan mabuk. Bukan mabuk agak ni, mabuk cinta kepada Allah. Orang tengah mabuk tak ada buat kira. Dah, dia tengok rumah-rumah pun dia rasa lega dah. Tengok selipar tu lega. Maka apabila terpacu dakwah, tertulis la ilaha illallah, terbukti halas tidak bersalah. Sebab tu Imam Ghazali kata, jikalau halas berada di zamanku, aku tidak akan menghukumnya sedemikian. Sebab Imam Ghazali lalu kok jalan tasawuf. Dia faham orang tadi, dia faham kedudukan manusia tadi. Orang ni mabuk ni, bukan orang normal. Orang mabuk, ketika dia mabuk, dia cakap apa pun dia tidak ambil kira. Adakah saya kata salah pemerintah? Dia tak ada. Memang betul lah pemerintah. Dia menghukum pada hak dia. Halah dia duduk pada kedudukan dia. Begitu kok Syekh Siti Jenar. Benda hak sama Allah Ta'ala buat ulangan. Dan maka kedudukan manusia begitulah. Apabila dia sebut wa indal mauti syahadah, dan ketika nak mati mengucap, kita minta kepada Allah supaya bibir mulut kita ni, lidah kita lancar nak mengucap. Kadang-kadang kita ni dah amal ayat tu ayat ni, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita lidah orang tu tak boleh juga mengucap. Contoh ni, mungkin dia ada masalah dengan mak dia kerana berlaku kepada Al-Qamah, amalan yang cukup banyak, tetapi ada masalah dengan ibu sikit je, bukannya banyak. Ibu tak apa dia ada masalah. Dia ada masalah, dia makan lauk hak bini dia buat. Mak dia beri lauk, dia makan hak bini dia buat. Mak dia sampai ke rumah, dia beribadah. Sampai mak dia itu terasa. Bukan terasa sebab apa, bukan dia buat, dia sengaja nak terasa. Hati mak dia tak ada. Mak dia terasa. Bila mak saja terasa ni, anak jadi binasa tu. Dia ada ikatan dua tu. Mak dengan anak tu Ustaz, natu suku. Natu sama je tarah dia dengan anak. Ni ramai orang tak faham. Ibu mertua dengan mak kita, ibu mertua dengan mak kita, ayah kita, ayah mertua, sama tak? Lain kan Ustaz, orang ni besar kita, beri makan kita, betul. Lain dari segi nampak begitu ya. Kedudukan dia di sisi Islam sama. Ibu kita kalau terasa, dia maaf, mudah dia maaf. Tapi ibu mertua kalau dia terasa, tu bahaya. Tu kita bebas. Dan amalanlah banyak sekali mana pun, tongkat langit sekali mana pun, langit hijau pun tak jadi kawan satu. Bila ada masalah dengan ibu mertua, dengan pak mertua, dengan ayah sendiri, ada kandung ataupun mak kandung, pak ni kita kena jaga. Ingat pun, duduklah di mana-mana pun, pak ni jangan derhaka ke dia. Kecil mana ke, besar mana pun kita, jangan kita buat terasa pak. Sikit saja terasa binasa dia. Tu tak bersabit, kita kata benda lain lagi. Baru dia terasa, mak Al-Qamah tadi terasa dengan anak dia. Bila nak mati, ibadat yang banyak itu seolah-olah tidak menolong. Dia nak sebut asyhadu an la ilaha illallah ni berat. Nabi bagi tengok, ni benda lain ni, Nabi tahu dah. Mak dia ada, ayah dia ada. Ayah dia dah mati ya Rasulullah, mak dia masih ada. Mungkin panggil mak dia. Nabi nampak dah. Nabi nampak dah betul dah. Dia panggil mak dia sekarang. Maka bila dia panggil, tak nak. Biasalah orang tua hati dia, bila dah terasa, kadang-kadang dia ingat sampai mati boleh. Itu bahaya. Maka bila dia turut tadi, minta maaf lah makcik, nak kau anak makcik ni nak lafaz syahadah payah ni, marilah tengok anak makcik ni siang ke dia. Aku tak mungkin. Apa tu? Dan bukan tempat dia saja, tempat kita ni juga. Dan orang tua ni dia mudah sensitif.
Cukup nak kena jaga. Maka bila dia beritahu begitu, baliklah sahabat tadi turut akan ibu tak nak. Nabi sendiri gitu. Nabi sendiri kelah dia. Nabi sendiri sayang kepada Al-Qamah. Nabi kata, wahai makcik, marilah tengok anak makcik. Dia kelah juga tak nak. Ni orang tu dia tak nak. Sebab dia terasa kalau dah mungkin benda kita rasa tak ada benda, dia terasa. Maka bila diturut Rasulullah turut, tak nak juga, Rasulullah pun tegas sikit. Jika kalau makcik betul tak nak pergi, saya bakar nak makcik. Nampak Nabi kabur. Nabi dia kabur bakar tu bukan dia hukum saja, dia bakar sungguh. Dia tak cakap bohong Nabi ni. Tak macam itu hukum-hukum tak uhat. Dah. Kalau dibandingkan ulama sebut Ibu Al-Qamah tak mari, Nabi bakar sungguh Al-Qamah. Ibadat yang cukup banyak tapi dibakar. Maka sebab tu Nabi pun maka dipujuk akan ibunya bila dengar nak bakar ibu. Ni ibu kandung. Ibu kandung ni dengan nak dia lemah. Lemah. Kita bimbang ibu mertua tadi sebab dia bukan anak dia nak buat apa dia celaka anak nantu dia hak lain dia kira begitu. Dia ibu mertua sebab dia tak boleh nampak. Tapi anak dia akan terasa. Maka apabila dengar nak bakar, dia pun mari. Dia pun mari, dia pun maaf. Bukan dia mari, dia maaf. Aku maafkan Al-Qamah. Balik bergegas tengok Al-Qamah dalam keadaan nazak itu, tengok boleh mucat. Lepas dah mucat. Benda sikit. Benda sikit. Sebab di dalam agama ni kita nak faham. Kita nak faham satu-satu. Maka bila kita tak faham, kita mudah tersasut. Mudah tersasut. Maka apabila disebut tentang yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, wajiban wujud. Bahasa ni disebut wajiban wujud. Wajib dia ada. Adapun kita ini harus saja. Allah Taala wajib dia ada. Dan adil itu tidak siapa yang boleh merosakkan dia, memusnahkan dia, tak ada seorang. Hebat mana pun makhluk tu, lebih pada dajjal contohnya, tak boleh memusnahkan Allah Ta'ala. Tidak boleh sama sekali. Sikit pun tidak. Tak usah nak melukakan, sikit pun boleh. Dan kita ni kalau kena pisah sikit, darah saya lemahnya kita. Maka ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dan yang mustahil bagi dirinya. Bagi diri Allah Ta'ala itu ada juga yang mustahil. Seumpama dia dipekak, dia buta, dia tuli, itu semua mustahil bagi zat dia. Bila kita kata Allah itu maha melihat, dia mari maha kan? Bukan dia mari melihat. Bukan melihat saja, bukan sangat melihat, bukan amat-amat melihat, dia mari maha. Maha ni ayat yang tidak ada challenge selepas kita ada. Marilah orang boleh lihat lagu mana pun, mari maha saja, orang lain kita duduk di barat. Itu lebihnya Allah Ta'ala. Dan lihat dia itu, dia tidak macam kita. Kita kena ada bola mata baru lihat. Kalau doktor cokeh bola mata kita ni, buta lah kita. Nak lihat apa lagi tak? Tak usah cokeh, kena masuk abuk, kemudian operation. Kadang-kadang kelabu molek dia. Buat operate molek dah ni, buang setengah orang buang katarak. Buang katarak kita kata selaput tu. Kemudian bila buka, tak jadi apa, pembedahan fil. Habis beribu-ribu, mata rosak. Benda spare part tak ada, payung. Kalau motor ni tukar kita rosak, belok atau patah, pergi kat kedai, tukar pakai tukar untuk mudah. Tapi kalau mata ni, bila tak ada saja manusia, haiwan yang sewaktu dengannya, yang seakatan dengannya, bila ada mata, asalnya ada mata, bila mata itu rosak ataupun terkeluar ataupun tercampur dan sebagainya, maka dia tidak dapat melihat lagi. Ada Allah Ta'ala dia melihat bukan dengan mata, dia melihat dengan basar kita sebut. Bila kita sebut dia melihat, mustahil dia buta, mustahil lagi dilawan. Bila kita sebut Allah Ta'ala itu Sami'un Basir, dia mendengar dan melihat.
Dia maha mendengar dan maha melihat. Bila dia maha mendengar, mustahil Allah Ta'ala buka. Mustahil. Kita duduklah di mana-mana pun, tempat tak ada orang, jauh pada orang, tak ada orang dengar. Kita duduk cakap ni sosial-sosial, tak ada siapa-siapa dia dah tengok ni, kita duduk dalam gelap. Tapi Allah Ta'ala dengan basar dan sami' dia tadi, dia dapat melihat dan mendengar apa yang kita buat. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Tak ada satu halangan dan yang menghadang basar dia dan sami' dia. Tak ada siapa yang boleh hadang. Bila dia nak tengok satu benda, tetap akan terjelas dan dia akan nampak. Maka awliya Allah itu diberikan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis berkait dengan seorang itu apabila Allah Ta'ala sayang dia, kaki dia berjalan denganku, mata dia melihat pandanganku. Itu maksud dia. Bila manusia itu diberi kelebihan, dia bukan melihat dengan normal saja. Sebab tu sesetengah doktor berusaha, dia dapat tahu isi hati kita, dia dapat tahu perangai kita, walaupun dia baru cukup. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada diri sesetengah manusia yang korban. Yang ketiga yang disebut harus baginya, sifat harus. Allah Ta'ala harus menjadikan mungkinan, kita sebut, dia boleh mentiadakan mungkinan. Dengan kuasa dia itu, dengan iradah dia tadi, dia boleh menjadikan satu benda, dia boleh melenyapkan satu benda. Kalaulah dia nak kita ini tidak ada pada malam ni, matilah kita. Tetapi kerana dia nak kita masih hidup dan ada lagi, pada saat ini diadakan lagi dan diberi nyawakan lagi peluang hidup kita. Mungkin hidup kita lagi 10 tahun, 5 tahun, ataupun 15 tahun lagi, setengah orang sampai 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Itu di antara yang disebut harusnya Allah Ta'ala menjadikan mungkinan ataupun mentiadakan mungkinan. Mungkinan ini mudah rasanya kita panggil yang baharu ataupun makhluk lain pada Allah, dipanggil mungkinan. Kemudian dan demikian juga pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul dia ada sifat wajib bagi dia, dia ada sifat mustahil bagi diri dia ada sifat harus bagi dia. Maka antaranya sifat wajib bagi Rasul, dia adalah fatanah, adalah amanah. Itu di antara wajib bagi diri. Bukan kita kata biasa-biasa pada diri dia, bahkan wajib bagi diri Rasul-Rasul itu amanah, fatanah antara. Dan begitu juga sifat yang mustahil, lawan daripada amanah, khianah. Mustahil bagi Rasul, mustahil bagi Rasul itu khianat. Sebab tu Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia itu, di kalangan orang Arab itu, salah seorangnya Rasul, yang mana dia nak bawa satu utusan daripada Allah, yang memang mesej itu Allah Ta'ala nak hantar kepada manusia yang pokok jin. Jangan kita ingat Nabi ni berdakwah untuk manusia saja, dia berdakwah untuk jin juga. Sebab tu sesetengah kuliah untuk guru yang mursyid, jin-jin dia akan datang duduk di belakang mendengar kuliah tu. Jangan kita terkejut pula, kerana kita tak nampak dia. Maka berlaku satu hari pada kuliah seorang tok guru, jin pun hadir sana. Jin pun mari dengar juga. Kalau manusia tak mari juga dah nampak juga. Maka apabila disebut segala yang mustahil bagi Rasul itu dan segala yang harus. Apa benda yang harus bagi Nabi-Nabi? Dia makan, dia minum, dia bernikah, dia tidur dan sebagainya. Cuma cara dia buat itu berbeza dari diri kita lah. Dia tidur, dia itu ibadah. Ada pun kita ni tidur subuh, maka dia bagi tidur mati. Sebab tu kita ni kalau nak jadi ibadat juga, niat yang harus itu dengan ibadat, maka dia jadi pahala. Aku makan ni ya Allah,
untuk menguatkan badanku untuk beribadah kepada. Aku tidur ni ya Allah untuk menenangkan tubuhku dan menguatkan tubuhku untuk bangun di tengah malam. Aku mandi ni ya Allah untuk menyucikan kotoran najis dan sebagainya. Itu di antara mukadimah. Kita kata perjumpaan kita pada malam yang pertama ini moga-moga dapat manfaat dan sebarkan kepada rakan-rakan yang tidak hadir dan ahli keluarga kita, insya-Allah yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan waktu dan kepada diri saya sendiri dengan izin Allah Taala sesuai dengan kabar dan majlis yang suruh termasuk. Wallahu ta'ala